Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bertemu kita kembali dalam episod kedua. Kita panggil rancangan Metacast. Bukan sekadar minyak dan gas. Okay, so pada episod kali ini saya diapit oleh dua jejaka utama. Okay, dibawakan khas untuk daripada Oil and Gas Meta. Kita perkenalkan Encik Nazrul. Okay, selamat datang kembali. Kita jumpa lagi. Okay, dan Ivin. Okay, macam tu je Ivin. Okay, so boleh tak kita macam biasa, tak kenal maka tak cinta. Boleh tak Ivin perkenalkan dulu siapa Ivin? Hai, saya Ivin. Saya baru graduate dan saya seorang graduate engineer lah. Graduate engineer bidang apa tu? Bidang instrument engineer. Saya graduate kejuruteraan mechanical. Kejuruteraan mechanical. Okay, alright. Encik Nazrul, boleh perkenalkan sekali lagi kepada kami? Okay, baik. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Nazrul Fardi bin Nazrul Anwar. Dia panggil saya Nazrul. Saya sekarang berkhidmat di Nestle Malaysia Berhad sebagai pakar perkhidmatan ataupun dengan bahasa Inggeris kita panggil sebagai service specialist di Nestle Malaysia Berhad. Okay. Alright, terima kasih atas perkenalan. Okey, untuk episod kali ini, episod yang santai. Cuma episod ni membawa kepada 1001 masalah. Iaitu masalah-masalah ataupun kesalahan yang biasa kita lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau minggu lepas, episod lepas kita bercerita mengenai LinkedIn. Betul. Okey, Encik Nazrul ada dengan kami masa tu. Dan kali ini, kita nak mengupas topik kesalahan yang kita biasa lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Okay? So untuk dalam topik ni saya nak bagi satu situasi yang saya terima daripada kita punya pendengar. Situasi dia berbunyi, bang, saya ni dah 4 bulan convocation bang, dah grad 4 bulan dah. Selama 4 bulan ni saya tak ada langsung pun dapat, jangan kata kerja, interview pun tak dapat bang. Resume saya dah buat, LinkedIn saya dah buat, tapi masih lagi gagal. So bila saya tanyakan beliau apa punca, saya tanya dulu, awak dah apply berapa banyak job applications? Okay, for the past 4 months adalah bang, dalam 12 ke 13, macam tu lah, berbelas-belas lah bang. Adakah awak rasa dalam tempoh 4 bulan 12 job application tu cukup? Faham. Kan? Itu nombor 1. Nombor 2 adalah saya tanya, awak apply job apa ni? Oh, saya ni bang, saya grad mechanical. Tapi dalam LinkedIn saya apply je apa yang ada. Apa je yang bunyi engineer tu saya apply. HSC engineer, process engineer, chemical engineer, apa-apa je yang engineer saya apply. Awak nampak tak kesalahan kat sini? Faham. Kan? So maksud dia, saya nak buat satu analogi. Itik yang masuk di dalam reban ayam takkan boleh bergaul dengan ayam. Okey, takkan boleh bergaul dengan ayam. Maksud dia bila awak buat job applications, dia hendaklah sesuai dengan education background awak. Kalau mechanical contoh dia, awak boleh apply maintenance engineer, awak boleh apply project engineer, awak boleh apply untuk equipment engineer, static, rotating, inspection engineer. Yang awak apply pergi ke chemical engineer, process engineer, electrical engineer tu dah kenapa? Okay, so inilah satu punca permasalahan yang kita tak sedar. Ramai lagi antara kita tak sedar yang mana kita kena, bila buat job application tu, kita kena tally dengan kita punya skill, education background kita. Kalau tak, memang takkan sangkut. Jangan kata, macam saya cakap tadi, jangan kata kerja, sangkut. Interview nak dipanggil ke interview tu pun sangkut juga. Okay, so ini adalah salah satu permasalahan yang kita hadap. Okay, bagi pandangan Encik Nazrul dahululah. Okay. Apa yang Encik Nazrul rasakan yang boleh ditambah baik dalam proses kita mencari kerja? Faham. Mungkin saya boleh tambah sikit lah point kepada yang Encik Fazrul dah highlight tadi, which is very true. Tapi saya rasa permasalahan dia adalah bukan kepada bidang yang tak berkaitan. Sebab saya pun akui, macam saya sendiri belajar bidang perakaunan, tapi Alhamdulillah saya dapat kerja dalam supply chain, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kalau you memang letak the right keyword. Saya rasa keywordnya adalah keyword.
Which is kalau let's say walaupun you mohon bidang yang tak berkaitan, yang lari bidang, tapi kalau you are able to sell yourself and you are able to put the right keyword in your resume, tak ada masalah. So bagi saya, pertama, tidak dinafikan mohon kerja ni is a number scheme. Setuju. Tadi Tuan Fazrul cakap dalam masa 4 bulan hanya berapa? 11 ke 14? 12 job application je yang dia buat. Which is kalau Dalam masa zaman sekarang ni, bagi saya tak boleh terima. Betul, sikit Sebabnya sangat. sikit sangat. Betul. Saya rasa satu hari saya dah 12 dah kalau ikutkan Satu hari 12. Saya boleh 120 satu hari. 120. Wow. Bila kita ada LinkedIn, kita dah letak resume kita kat situ, profile kita dah cantik. Yang kita tinggal nak buat adalah apply je. Tekan apply je. Tekan butang apply. Dah 120 tu easy peasy. Betul. Kan? Untuk 12 dalam masa 4 bulan, bagi saya tak boleh. Tak boleh terima lah. Okay. Itulah, saya rasa saya memang kena akui, yes, memang cari kerja, job hunting is a numbers game. So lagi banyak you apply, lagi tinggi peluang untuk dapat panggilan ke interview. Betul. Which is in return lagi tinggi untuk you dapat job, untuk dapat offer letter. So it is a numbers game. You apply 10, mungkin dapat interview 2, dapat offer 1. You apply 20, dapat interview mungkin 5, dapat job offer 3. Contoh, it's a numbers game. And kedua pula, kalau saya boleh highlight, you bila mohon, you kena ingat, ni kalau boleh saya quote unquote mungkin kepada bakal speaker kita, Tuan Ni Akmal, memang speaker MR Studio. Saya akan share nombor kontak beliau nanti. Kat sini boleh bincang Okey, boleh. Layan. Okay. So saya boleh quote lah ni apa yang saya belajar daripada beliau. Saya punya guru lah, mentor saya Tuan Ni Akmal. Dia kata senang je, kiblat kepada resume ni adalah job description, JD adalah kiblat utama kepada resume. So kalau you mohon resume tapi you phantom, you mohon tu orang kata ni dah minta maaf cakap lah, membabi buta, memang takkan dapat, memang susah tu you dapat panggilan ke interview. Tapi kalau it's always best kalau you boleh alter ataupun customize ataupun personalize your resume tu betul-betul according to you punya job description. Bagi saya dia ada dua approach lah. Tak salah kalau you mohon 14 saja dalam masa 4 bulan. Tapi dengan syarat kalau satu resume tu betul-betul alter ataupun customize by job description yang that particular role. Tak apa. Tapi kalau you nak phantom boleh, tapi it's a number game. Kena banyak and kena try and error. So bagi saya kat sini dua kesalahan yang saya boleh highlight. Nanti mungkin Avim boleh sambung. Pertama adalah it's a numbers game. Kedua kena ingat kiblat pada resume adalah job description. So kalau you nak mohon kerja, baca job description, identify keyword and put the right keyword in your resume. That's all. Okay, alright. Ivin, adakah awak bersetuju? Okay, dalam oil and gas lah kalau kita bercerita mengenai oil and gas. Betul. Kita ada dua bahagian, satu technical dan satu non-technical. Okay, non-technical macam Nazrul bagi tahu kita tadi, yang mana macam dia daripada accounting dan dia beralih kepada logistik. Betul. Dan benda tu boleh berlaku. Exactly. Bagi pendapat Ivin dalam segi teknikal, daripada segi teknikal, adakah benda tu boleh berlaku? Contoh, awak ambil mechanical engineering background, tapi awak kerja, awak apply sebagai process engineer. Adakah itu adalah satu tindakan yang bijak? Pendapat Ivin? Saya rasa itu satu tindakan yang bijak kerana you have to play by your strength, and kalau strength anda adalah sebagai seorang mechanical engineer tapi anda tahu macam mana nak buat proses modelling, macam mana nak buat macam mana nak baca PNID, PFS, boleh je. Contoh, sebagai satu contoh, if you are a mechanical engineer tapi masa university you dapat IWCF level 2, tak salah pun you apply kerja sebagai seorang petroleum engineer walaupun tak ada. Tapi bila kita sebut IWCF, itu adalah sijil tambahan, betul. Value added kat you, betul. Okay, so itu mungkin reasonable lah. Maksudnya kita boleh pertimbangkan. Okay, play by your strength. Okay, right. Selain daripada itu, selain daripada itu masalah yang kita selalu lakukan ataupun kesalahan yang biasa kita lakukan yang Ivin nampak di kalangan, khususnya di kalangan graduan. Apa yang biasanya kita selalu, macam tadi Encik Nazrul kata, numbers of application tu tak cukup. Betul. And nombor 2, resume kita tu betul kat JD tu kita tak follow JD. Dia tak follow JD. Exactly. Betul. So Ivin nampak apa lagi kesalahan yang biasa kita lakukan lah bila kita nak buat job applications. Okay, ini kita sebut dalam proses pertama ni, job application. Kita tak bincang lagi tentang interview, kita tak bincang lagi tentang resume pun. Sebenarnya saya lepas ni nak bincang, tapi dia dah bincang dulu. Tapi tak apa. Ivin apa lagi? Apa yang Ivin nampak?
bagi yang belum tahu, JD itu akronim JD itu adalah job description, and satu masalah yang saya nampak dengan graduan hari ini adalah semua suka guna template, semua suka guna Canva. Hidup dekat universiti asyik template. Tak ada siapa nak start from scratch sebab banyak sangat kerja. Tapi kalau nak succeed, perlulah start from scratch, perlulah tahu macam mana nak buat. Semua suka template cover letter, template resume, template jawapan interview. Kalau nak dapat kerja lain daripada yang lain, kenalah buat benda lain daripada orang lain buat. Buat benda sama semua orang dapatlah hasil sama yang semua orang dapat. Reject. Okay, Ivin, bila kita sebut tentang template, okay? Kalaulah Ivin seorang hiring manager, okay, adakah Ivin boleh kenal pasti, oh ini resume template ni, ini cover letter template ni, adakah benda tu senang dikenal pasti? Sangat senang dikenal pasti sebab kita nampak template dia sangat on especially sites macam Canva, kita dah nampak yang memang in your university pun kita nampak presentation pun template sama ni, template Canva ni. Apa impact dia kalau template tu boleh content dalam kita gunakan template tu sampai tak ada masalah kan? Ke benda tu nampak yang kita ni terlalu bergantung harap kepada digital atau pengguna social media, benda tu menjadi satu reputation kita tak elok. Macam tu ke, Ivin? Tak sebenarnya, sebab first of all you cannot follow the same, tak boleh ikut cara penulisan yang sama. Faham. You can macam bulat-bulat ambil dekat LinkedIn tu, yang hiring managers tunjuk apa tu, inilah satu contoh cover letter, and then awak guna balik. Betul. And chances are dia dah pernah baca benda yang sama. And dalam job market ni, especially kalau nak apply graduate program, satu graduate program 30,000 applicant. Saya tanya HR manager berapa banyak applicant yang apply graduate program ni, and mereka cakap dalam sistem 30,000 tahun ni, tapi mereka nak ambil 6. So kalau nak mengharapkan template, memang akan jadi macam orang lain, memang akan jadi macam baki 6 daripada 30,000 tu. Saya rasa masalah ni saya dan Arvin mungkin boleh relate lah, sebab mungkin umur kita orang lebih kurang sama. Generasi Y. Mungkin kena tuan lagi aku. Okay. Mungkin tuan sedikit experience lah, bukan tua tapi experience. Boleh. So zaman-zaman Tuan Fazrul juga ada tak benda-benda template Canva ni adalah satu masalah, ataupun dulu tak ada masalah template ni? Zaman saya dia tak ada masalah template sebab template tu pun tak wujud. Template tu pun tak wujud. Cuma masalah kami adalah kami tak ada sifu-sifunya macam sekarang ni yang boleh ajarkan macam mana nak hasilkan resume yang baik. Sebab dulu belum ada OGM kan, betul? Ini adalah promosi tanpa berbayar yang betul. Kita setuju. Next episode kita ambil dia lagi. Okay? Kita sepatutnya kena mention. Okay, so betul. Ada satu lagi masalah, Ivin. Adakah betul statement yang mana setiap job applications kita kena tailorkan resume kita? Kita kena wujudkan ataupun hasilkan resume sesuai dengan JD job description yang dihantar dalam job vacancy. Bagi saya itu fake. Bagi saya fake. Tapi ramai yang mengatakan awak patut ubah resume awak bersesuaian dengan JD yang dinyatakan dalam job vacancy. Adakah itu awak setuju dengan approach? Betul. Saya rasa sangat setuju sebab kadang-kadang saya masuk interview and then HR cakap resume awak sangat bagus. And then dalam otak saya fikir ya memang bagus sebab saya dah tailorkan. Dia macam fake it till you make it lah. Okay. Sebab saya dah memang tailor untuk awak. And then so tailor for the job description, bukan tailor for the job description maksudnya tailor for the job, bukan untuk sebuah role tapi for the job. Sebab you applying for a job dalam company, so you have to follow the job description. Jangan awak mechanical engineer you ambil keyword-keyword daripada LinkedIn resume maker, sebab LinkedIn tu bukan yang tengah buat your punya ATS system, yang tengah coding your punya ATS system. ATS ada points. Betul. This keyword berapa point, that keyword berapa point, this keyword berapa point, last ada score. 30,000 applicant tu mereka bandingkan score.
Mereka bandingkan skor mereka 128, 127. And every bit matters lah. That's why kita tak boleh letak spelling error semua benda tu. Sebab keyword tu sangat penting. Dia bawa nilai mata dalam penilaian resume kita. Okay, awak sebut tentang keywords. Tapi tadi awak sebut tentang kita patut tailorkan resume kita mengikut JD yang HR bagi kat kita. betul. Okay, boleh bagi satu contoh tak yang awak nampak yang awak pernah tailorkan resume dengan JD tersebut? Contoh dia apa? Contoh dia. Contoh dia kita nampak dekat LinkedIn panjang job description Betul, job tu. betul. You can actually copy paste the job description in LinkedIn, Okay. put it in a word cloud. Okay. And daripada sana you boleh tarik dia punya keyword. You boleh tarik dia punya keyword dia. I think in this case nowadays we can also use ChatGPT, is it? Oh, yeah. You can use the correct prompt and then dia akan createkan the description. Ya, tapi yang according to the job pentingnya description. daripada job description. Sebab Exactly. job description tu ditulis oleh hiring manager, oleh orang sama yang Tapi kan saya rasa the issue now is actually macam kalau saya boleh quote apa yang Tuan Fazrul cakap lah. Tuan rasa benda tu fake. Tapi saya rasa kalau as long as kita boleh deliver the job, yes, we are trying to fit into the role and we try to identify the keyword in the job description and then to match to our profile. Tapi saya rasa as long as kita boleh deliver the job, that is considered okay. Okay, Kenapa saya Tuan setuju. rasa benda tu fake? Tak, saya setuju. Okay. Kalau as long as apa yang awak tulis You tu boleh deliver. awak boleh deliver, I saya see. setuju. The issue is kau tak boleh deliver, is it? The issue is kalau kita tak boleh deliver. betul. Okay, itu akan jadi satu kita panggil azab untuk kita lah nanti Tapi bila benda tu pernah interview. berlaku ke? Pernah ada experience ke Tuan? Dia tak boleh deliver. Banyak berlaku. Dia bukannya tak boleh deliver waktu kerja. Ini masalah kita sebut dia tak boleh deliver waktu interview. Waktu interview kita dah dapat screen dia. Yang mana dia buat resume, yes betul, tailor resume tu mengikut JD kita. Betul. Tapi bila kita cuba tanya dia tentang proses work process itu sendiri, macam mana awak hasilkan, contoh awak develops data analysis using Power BI, dan saya tanya senang je, saya tanya tentang can you give 3 example of features in Power BI, 3 only. Ni during the technical interview. Bukan technical interview ni, kita sebut tentang interview je. Okay, Tak ada technical. I see. Kita bagi tahu, dia tak tahu. Dalam resume dia kata dia establish the data analysis using Power BI. Then that's the problem lah. Bila kita tanya Power BI itu apa features dalam Power BI, dia tak boleh nak jawab. So itu yang saya cakap, itu azab untuk dia, sebab akan bagi bad reputation untuk dia. Sebab tu berhati-hati. Saya setuju dengan awak bagi tahu yang mana kita patut tailorkan resume kita mengikut JD. Tapi macam yang Azwar cakap tadi, as long as you can deliver. Betul? Berbalik kepada apa yang saya cakap tadi lah, play by your strength. Exactly. Play by your strength. Yes, betul. And kalau tadi Tuan ada mention pasal Power BI kan, saya mungkin boleh tambah juga satu point. One of the kesalahan yang nowadays graduates buat masa mohon kerja. So contohnya, diorang terlalu generic. Maksudnya bagi saya diorang letakkan banyak skill. Yes, I know soft skill is very important, but don't be too generic. Bagi contoh, diorang akan letakkan team player, leadership, and then Yes, contoh betul. macam Communication skill. Benda tu Yang saya paling betul. panas tahu apa tau? Dia letak bintang-bintang. Communication skill Dia rate 4.5 ke 5. Yes, Betul. dia ada rate. Lepas tu apa ni? Presentation skill 3/5. Ada bintang Yes. color-color. Lepas tu paling saya panas. Tu pun salah satu kelemahan dan kesalahan yang orang buat. Betul. Tapi Tuan, tapi saya rasa benda tu, yes betul, memang kelemahan dan kekurangan. Tapi saya rasa mungkin saya boleh masukkan juga, memang no offense lah, tapi kalau it's a bit controversial, tapi saya rasa mungkin kurangnya pendedahan untuk dari segi resume writing skills dalam unit sendiri. Apa pendapat Tuan? Ini masalah universiti. Saya sebenarnya dah banyak get in touch dengan pihak-pihak universiti, lecturer universiti. They admit, okay, program seperti ni ada dilakukan, tapi tak menyeluruh, betul. And tak banyak. Program tu mungkin setahun sekali je. Kan, setahun sekali, and dia tak cover semua. Okay, baru-baru ni pun kita ada buat seminar kerjaya by Oil and Gas Meta. Kita jemput lecturer daripada UKM. Okay, awak UKM Ya.
Ya, ya. Oh, UKM Okay. Okay, so saya jemput dia. So saya berbincang dengan dia tentang permasalahan ni, yang mana pendedahan ni tidak dilakukan di universiti. Okay, di universiti tu tiada. Kurang lah, bukan tiada. Okay, kurang lah. Okay, tapi yang bernasib baiknya generasi sekarang ni adalah terlalu banyak mentor di luar sana yang mengajar resume. And percuma. Okay, Ivin sendiri mengajar resume. Minggu lepas Ivin join kita dalam podcast kita berbentuk Zoom aplikasi 1 jam. Yeah. Bila saya join kelas awak, resume awak, saya pun menulis ni. Take note ni tentang awak punya konten-konten, awak punya tu. Bagi saya that one is a new knowledge for me. Saya pun tak tahu. Terima kasih kepada Ivin sendiri yang ni. Maksud dia kita panggil sifu resume, yang mana kat YouTube pun boleh kita tengok. Betul. Okay, kat YouTube pun kita boleh tengok. Tapi bagi saya, kalau awak mengharapkan inisiatif daripada kita, okay, macam contoh teleresume. Betul. Kalau 10 job application yang awak buat hari tu, maksud dia 10 resume lah awak kena buat. Nak kesesuaian. Betul. Okay, masalah kita apa kat sini? Apa? Terlalu banyak masa. Bukan terlalu banyak masa. Masalah kita MALAS. Oh, okay, sure. Okay. Ini memang masalah kita. Kan kita malas untuk nak edit resume kita mengikut kesesuaian Sebab tadi. tu ramai orang pilih approach phantom. Dia main apply je semua. That's Tapi why. gunakan resume yang sama. Yeah. Lepas tu mengadu kat kita, bang, saya 4 bulan tak dapat apa-apa bang. Interview tak ada apa. Kan? Yeah. So itu nombor 1 lah. Nombor 2 adalah, yes betul, kita kena mengaku yang mana kita nak tengok-tengok baca-baca benda-benda ilmiah ni, kita malas, betul? Kita malas. Kalau TikTok, okay, yang best-best, happy-happy tu best. Okay, kita layan. Okay, so universiti bagi saya, dia kena memainkan peranan kat sini. Exactly. Okay, untuk nak mengharapkan student-student ni untuk do their own initiative untuk belajar sendiri tu susah. Betul. Okay, saya bagi tahu pengalaman saya sendirilah. Sebab universiti ni dia ada dia punya own career. Sekejap. Saya nak share dulu. Oh, tak habis lagi. Okay. Okay, saya nak share dulu. Okay, saya nak share tentang saya punya pengalaman lah. Sebab saya hiring manager untuk company lama saya. So, kita nak dapatkan 30 engineer masa tu. 30 engineer. So, untuk nak dapatkan 30 engineer, young engineers lah. Young engineers, saya kena ada lebih daripada 500 resume. Okay, masa tu memang job application ramai. 500 saya dapat dalam 580. Saya ingat lagi. 580 job application resume dalam masa 3 hari pertama saja saya buka. 580. Nak tak nak, saya kena screen semua resume yang ada untuk berlaku adil kepada semua. Saya tak boleh nak kata, okay, saya dah jumpa 10 pertama yang saya rasa baik dan yang lain saya tak payah buka lah. Saya tak buat macam tu. Saya buka semua. Bila saya buat analisis, 580, mereka ni graduan tau. UTM, UTP, UKM, awak punya universiti lah. Awak universiti apa? UPM pun ada. UPM pun ada. Semua nak petik lah. Kita sama ni lah. 580 yang saya ingat masa tu hanya 13 resume sahaja yang meet expectation kita. 13 daripada 580. Berapa persen tu? Berapa persen tu? Awak mat laju. Tak laju. Ada tak buat account. Okay, 13 daripada 580. Berapa? Okay, 0.005. 0.02. Ya Allah, teruk sangat ni. Ini menunjukkan kita punya level of educations, kompetensi. Okay, saya kena ingatkan kat sini, penghasilan resume adalah kompetensi. Exactly. Skill. Ijazah, diploma ataupun SPM awak hanyalah lesen kepada untuk awak bekerja sahaja. Okay? Tapi skill awak adalah sangat penting. Resume adalah skill. Betul. Sebab tu saya perlukan awak, Ivin. Awak banyak ajar tentang resume. Dan saya tahu, saya kena akui resume awak adalah yang terbaik yang pernah saya jumpa. Betul. Okay? Alright. So, inilah permasalahan dia. So maksud dia untuk kita nak bendung ataupun nak atasi masalah ni adalah sebenarnya macam Nazrul bagi tahu tadi, universiti sendiri kena buat kerja. Kita bukan platform ni bukan platform kondam sesiapa. Tapi kita just nak share, okay? Yeah. Right. Berbalik kepada soalan
yang ketiga lah untuk podcast kita kali ni. Kita keluar sekejap tentang resume. Kabel dan network. Okay, kabel dan network. Okay, Panas ini soalan benda ni sangat panas. Bila saya dah 3 tahun berkecimpung dalam mendedahkan peluang-peluang dalam dunia oil and gas. Okay, melalui diri saya sendiri dengan oil and gas Meta. Bang, tak gunalah abang ajar kami nak masuk oil and gas bang. Oil and gas ni semua guna kabel. Semua guna kabel. Yang ada kat oil and gas tu hanya yang ada kabel je bang. Tak betul Saja tanya. So platform ni platform pendedahan untuk isu ni lah. Okay, Ivin. Saya tanya Ivin dululah sebab ini banyak dia dah simpan ni. Okay, so Ivin. Kabel dan network, apa beza? Ada beza ke? Dan apa pendapat awak melalui itu? Pendapat saya ada beza. Ya, memang ada beza sebab kabel anda you're not qualified, tapi dapat juga disebabkan anda kenal beberapa orang. Network anda dapat peluang disebabkan kenal orang dan awak perlu go through all the assessment seperti orang lain. Ya, so network adalah anda dapat peluang kerana anda you have the skill, anda berbincang, anda apa aktif. contoh peluang? Bila awak sebut tentang peluang, apa contoh peluang? Maksud dia kita connect dia, contoh kita connect dia kat LinkedIn, lepas tu dia post tentang job vacancy. Macam tu ke? Contoh peluang dia adalah you perform well. You perform well, ada orang tahu yang awak perform well and he gives you a recommendation based on your skill. That's the network you build. You add value to people's lives. And then people will recommend you better opportunities for you to help more people. Okay. Kabel adalah anda tak ada skill tapi nak juga naik board of directors satu company. Sebab anda kenal Dan ni, awak anda kenal tu. kabel ni awak tak melalui proses pemilihan ni lah. Tak lalu proses pemilihan. Dan benda ni berlaku ke? Bagi awak benda ni berlaku ke? Kabel? Ya, ada nampak. Ya. Pendedahan demi pendedahan berlaku di sini ya. Saya cuba tak nak mendedahkan. Tapi panel-panel kita, speaker kita pada pagi ni, episod ni sangat panas. Banyak banyak berdendam lah. Banyak simpan lah. Okay, so memang berlaku. Awak mengaku ada berlaku. Kalaulah berlaku, kalau ada 10 kes pemilihan, proses pemilihan, dalam 10 ni ada berapa ramai sebenarnya kabel di pandangan awak? Berapa banyak kes menggunakan kabel? 10. Sebenarnya dia sangat sikit lah, tapi tapi untuk like kabel masuk dalam satu industri. Tapi memang betul berlaku lah. Kalau contoh anda seorang CEO company besar, and then memang awak nak ke anak awak masuk satu graduate program, memang like rasa off lah because anak CEO kan. Betul. Yeah, so of course you want your son to be straight away to one of the executive that one. Yeah, and memang so, betul saya nampak in certain automobile companies macam tu lah. Memang cuma kita boleh cakap yang ini kes terpencil lah kan. Boleh? Sangat terpencil lah. Sangat terpencil lah. Okay, apa pandangan Nazrul pula? Apa pandangan Nazrul pula? Bagi saya kalau which is very true lah apa yang Alvin cakap tadi. Tapi I think in a way networking ni, in a way cable ni is something that you earn, tapi networking is something that you work for it. So sebagai contoh, at least macam I have this conversation, in fact actually I have a conversation with my colleague, one of my colleague last night. Dia kata okay, dia jealous sebab ada a few of dia punya kawan dapat masuk intern ataupun dapat masuk as a permanent position dekat a few top companies lah. Regardless FMCG, oil and gas. Tapi saya kata yes, betul. Bagi saya cable networking is something that especially untuk company yang besar, yes, you boleh masuk guna cable networking, tapi you tak boleh jadi that stupid. Sebab at least dia perlukan someone, sebab bagi saya cable networking is something yang kita guna untuk for you to at least you punya resume tu dia akan pass directly to the hiring manager, tapi you still kena go through the actual process. That's my thought lah actually. Sebab how do I say this? Tak apa. Tak apa. Okay. Alright, okay. Anyways, you know what?
I like to add sebab preferably you guys kalau you guys nak masuk company anda patut masuk secara menggunakan networking bukan kabel. Betul. Sebab kalau anda guna kabel dah senang-senang anda skip position trainee, assistant, associate terus masuk executive, you won't appreciate the opportunity that's been given to The you, struggle, and then you will take for granted the opportunities that give, and you won't perform as well as you should lah sebab senang-senang tu je dapat, and then senang-senang tu je dapat, tak tahu berapa banyak yang kita perlu korbankan untuk sampai ke sana, and normally people like that they senang jatuh lah. Faham. And mungkin kalau saya boleh tambah last untuk that particular point, Banyak awak tambah ni. Okay, apa tu? Okay, kalau macam I would say lah, cable is something that you are privileged of. Maksudnya macam you are coming from a family, you are coming from Reputable family. Mungkin kau punya parent, mungkin orang besar at the company. Tapi networking is something that you can build from scratch. Okay, awak sebut tentang networking. Exactly. So, apa networking yang kami patut lakukan? Apa jenis networking? Adakah connect kat LinkedIn sahaja? Apa networking tu yang kita patut kenalkan kepada graduan kita yang baru bekerja, kan? Apa jenis networking? I would say yes, to be straightforward, long story short, betul, kena connectkan in. Tapi I would say networking ni is a pretty overrated, you know. Actually networking ni is overrated. Tapi the thing about networking is actually you make yourself a person of value, then networking will come by itself. Orang akan datang approach, peluang akan datang, job offer akan datang. You don't need networking actually if you are a person of value. I would say that is my thought lah, to be honest. Bagi saya pula juga sama juga. Networking ni adalah satu bentuk yang mana bukan sahaja di LinkedIn. Betul. Okay? Dia ada macam kita pergi ke career exhibitions. Okay? So kita kenal dengan kakak-kakak abang-abang yang ada kat stall-stall tu lah. Okay? Kita panggil stall-stall tu lah. So kita kenal dengan dia. Kita bukan hanya drop resume kita, tapi kita berkenalan dengan dia. Kita nak tahu tentang company dia. Kita nak tahu tentang apa company lakukan. Kita nak showcase apa yang kita boleh sumbangkan kepada company itu. Okay, kita sembang-sembang kosong kat situ. Okay, that one is one of the networking yang kita kena ada. Sebab tu kita kena rajin pergi ke career fair ni. Okay, kita kena rajin. Nampak je ada career fair punya advertisement, pergi. And okay? pergi seawal yang mungkin daripada first year. Pergi seawal yang mungkin daripada first year, betul. Okay? Ya, itu adalah one of the networking juga. And talking about career fair juga, I think that can be one of the points to the list of mistake that graduates selalu buat masa nak apply kerja. Bila kita pergi career fair, dia punya kesilapan adalah orang akan terus tanya pasal job vacancy, ada kosong ke tak. So I have a friend of mine, dia kerja dekat one of the oil and gas company lah, to be honest. Dia kerja kat Shell, dia MA, marketing advisor. So she's someone yang handle career fair untuk that untuk company dia, which is Shell. So dia kata dia pun menghadapi masalah yang sama. Bila dia buat career fair, bila dia jadi exhibitor, semua akan tanya soalan yang sama, ada job vacancy ke dan sebagainya. Tapi bagi dia kata the correct way forward is actually untuk you go through the company website and then cari vacancy yang ada, and then come to the career fair untuk tanya pasal that particular role. What does it take? Saya suka benda so you dah study awal tau. Benda ni satu pengalaman yang terjadi kat saya juga di LinkedIn. LinkedIn saya pun banyak juga followers, bukan awak je. Okay, di LinkedIn. So ramai yang PM saya. Saya takkan pernah layan orang yang PM saya, salam TS Fazrul, any job vacancy available now. Saya takkan pernah layan. Bukan sebab saya tak nak tolong, tapi bagi saya tak ada adab kat situ. Awak terus DM saya, PM saya, awak tanya tentang job vacancy. Exactly. Tapi saya akan layan siapa yang cakap salam TS Fazrul, what inspire you the most when you reach the certain career level, something like that. Dia bagi benda-benda, dia tanya saya soalan-soalan yang saya pun senang nak jawab. Bukan senang nak jawab, saya suka untuk jawab. Kan? The motivations ni. Lepas tu dia sembang ni sebab I am inspired bla 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 bla. Lepas tu saya cakap, lepas tu baru dia nyatakan matlamat asal dia. Matlamat asal dia adalah job vacancy lah. Tak job vacancy lah. Apa-apa pun memang nak job vacancy je. Okay, which is saya ni tak ada company. Saya pun bekerja makan gaji juga. Okay, so itu yang saya punya ni lah. Cuma pengalaman saya sebenarnya betul networking tu penting.
Tapi apa tu nama skill awak kat LinkedIn, resume awak pun sangat penting. Okay, sebab tu saya to be honest, saya baru-baru ni saya dapat kerja pun, saya tak guna networking mana-mana sesiapa pun. Saya just apply macam mana job application tu berlaku di LinkedIn. Exactly. Di LinkedIn. So tolong macam kita cakap episod yang lepas, LinkedIn ni sangat-sangat penting. Betul. Alright. Okay. Kita lupakan isu hangat kabel and networking. Okay, kita berbalik kepada bila kita dah resume, kita akan pergi ke interview. Okay. Selalu kita dengar daripada sifu-sifu ataupun nasihat-nasihat yang bagi tahu, when you are in interview, just be yourself. Okay, don't be someone else. Okay. Bagi saya tak setuju. Saya tak setuju dengan statement ni sebab ada satu analogi yang berbunyi, the lions always cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from the wolf. Okay, dia cakap macam tu. Therefore, sometimes you need to be a fox to recognize the trap, and sometimes you need to be a lion to defend of frighten the wolf. Okay. Maksud dia, kalau saya nak cerita ulang dalam bahasa Melayu, singa ni dia tak boleh nak recognize, tak boleh nak kenal pasti perangkap yang ada. Tapi musang pula dia tak boleh nak defend diri dia daripada serigala, contoh. So hidup kita ni kena macam sesumpah. Bertukar mengikut kesesuaian. Cuba bayangkan Aivin, awak. Awak adalah seorang yang apa kita panggil orang yang tak boleh nak bercakap ni, yang malu-malu nak bercakap. Introvert. Saya lupa. Introvert kan. Awak bayangkan awak introvert. Pemalu. Okay. Awak masuk dalam interview punya tips, dia cakap be yourself. Okay, be yourself. Okay lah, I pun be yourself lah. You pun jadilah be yourself, introvert. Kan, orang tanya sepatah, awak pun jawab sepatah. Kan, panel tanya sepatah, awak jawab sepatah. Adakah itu satu attitude yang bagus, behavior yang bagus? Awak tak jawab dulu, saya jawabkan dulu. Okay, so sebenarnya benda tu tak cukup bagus. Okay, awak kena jadi fake dalam masa 30 minit 1 jam tu. Awak kena tak boleh jadi introvert. Awak tak boleh jadi be yourself. Betul. Awak kena deliver the best waktu sesi interview. To be honest, tahun 2012 waktu saya interview dengan Petronas, saya bagi tahu itu memang saya happy. Waktu tu saya adalah seorang yang pendiam, introvert, segan-segan. Nak tengok orang pun saya malu. Saya tunduk. Saya tunduk. Betul, saya jenis pemalu dulu. Tahun 2012 lah. Ini dah 2023. dah terbalik sikit. Faham. Okay. Tapi waktu saya interview tu, saya jadi sesumpah-sumpah, betul. Maksud saya tukar. 1 jam tu saya jadi orang lain untuk saya nak sampaikan segala jawapan yang diajukan kepada saya. Okay, sebab tu saya tak suka, bukan saya tak suka, saya tak setuju dengan nasihat just be yourself in the interview, then you will be good. Okay, macam saya punya perumpamaan tadi lah. Perumpamaan tadi je ingat. Lepas ni dah tak ingat lah. Kalau awak suruh saya ulang sekali lagi. Faham. Okay, so apa pendapat awak, Aivin, dulu? Apa pendapat awak tentang job interview? Apa yang selalu kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan waktu job interview? I'm sure you pun dah pernah pergi interview, betul? Ya. Alright. So boleh ulas tak? Untuk job interview, betul. Saya rasa just be yourself, walaupun sebab tak kisah introvert ataupun extrovert, that's your personality. Introvert ataupun extrovert, bila ditanya soalan tetap kena jawab. Betul. Tetap kena jawab. Dan apa yang dalam interview ni saya dah cakap, jangan ikut template jawapan interview. You have to be yourself, you have to be unique. Kalau buat cara orang lain, dapatlah hasil macam kebanyakan orang lain. So this is when we learn persuasive speech. Kadang-kadang
kita tengok you have to answer ikut the STAR method lah, you have to answer ikut XYZ method lah. Kadang but sometimes depending on the job it might be even more than that. Kalau kita belajar persuasive speech, if you belajar persuasive speech, I was a debated in the second largest debate tournament in the world. Banyak benda saya belajar. And when you learn persuasive speech, if you want to give a point pasal anda diri sendiri, first you give the point and then you say why is it true, why is it important, kenapa, why is it true, why is it important. Contoh, if I want you to believe, kalau saya nak anda, if I wanted you to believe in God, do I tell you it's God exists? That's not the most important part. I have to tell you why God is important. Exactly. Because if God exists but he's not important, then what's the point? So that's why when you focus on persuasive speech, the most important thing is why is it true? Why is it important? For example, if they ask me, what traits do you have? And then you say, I'm logical, analytical, and have good reasoning. And then a lot of people will say, I am a team player, I am a proactive team player, and I can add value to the company. Exactly. Convincing tak? Tak kan? Generic. But if you change it to, because that's generic template. But if you say, I am logical, analytical, and have good reasoning. This is true because I have a because during my bachelor's degree, I have joined multiple international debate competition and multiple international data science competition. This is important. Kenapa dia penting untuk company tu? Because of the competition's strong focus on impact, and ensuring that solution proposed will be easy to maintain and easy to finance. That's the most important thing because the companies require one profit. So other than your point, other than your why is important, why is it true, you have to give an example on what it is, example what can every statement yang kita bagi, kita kena bagi tahu contoh. Bagi tahu sampel. Proof lah. Macam the real life experience lah kan. Betul. Right. Okay. An example, an explanation, an impact. Yang paling penting adalah impact, and then a comparative. Apa akan berlaku tanpa awak? So what and is this apa akan berlaku tanpa awak? And then without me, the company you have to portray the picture that your company is missing out on this and that. Dan awak guna STAR method jugalah dalam situ kan. And in fact, dalam STAR method is a simplified version of the framework that I'm sharing now. Boleh share sedikit tak kepada kita punya pendengar apa itu STAR method? Boleh tak bagi tahu sedikit STAR method? Yeah, sure. STAR method is the situation, task, action and result. So you nampak tak STAR? Situation is your situation adalah one of your explanations on your trait. And then STAR S and T adalah task. And then the task given is after the task we have the action. And then you tell them what you did or what specifically you did. That is the example of your success. And then result, impact. But then it's sangat ringkas compared to the framework that I'm portraying. Contoh, if you want to say, if you want to propose that companies should do their best to hire the best talent. Comparative. Apa akan jadi kalau companies do not hire the best talent? Talent tu tetap akan kerja, and you have to say that these talents will work at other companies and add value to other companies. You see, the comparative is important. Your impact, yang paling penting adalah impact. A lot of people forget the outcome and impact. Impact tu yang akan bagi value kepada yang tunjuk value kepada kita. Apa contribution yang kita boleh lakukan kepada company tersebut, betul? Betul. Proactive team player add value to the company tak cukup. You have to be more persuasive than that. So all of it, we need to say don't be generic and be as measurable as possible lah. Betul. Understood. That's good. Alright. Okay. Ada lagi tak yang awak nampak waktu job interview? Apa saya tak tahu elemen kita sebut mengenai content. Okay, appearance, adab, etika kita. Apa yang patut kita halusi, perhatikan dalam segi adab? Nazrul, boleh tak komen sedikit? Kan, apa yang buat yalah pantang larang yang kita biasa lakukan kan buat waktu interview? Ada tak awak nampak saya tu? Bagi saya, kalau saya boleh, I think Alvin has covered most of the part lah. Tapi kalau saya boleh share juga, bagi saya that's the importance of English communication. Sebab I perasan, especially, ni agak panas lah. Saya kena panaskan balik bilik ni sebab aircon pun dah start sejuk. So especially untuk golongan Bumi Putra, memang English communication, memang there's a lacking of English communication skills. Sebab bila you nak masuk, bila you aspire to get into MNC company like
Petronas, Shell, ExxonMobil, Nestle and whatnot, you kena ingat dia punya business language is English. So it's very important for you to master that language itself. Then you can tackle the nervousness. Kalau you dah lah English pun ke laut, how and then nervous. At least kalau you memang English you okay, at least you tinggal tackle masalah yang kedua, which is nervousness. Tapi kalau ni English pun tak okay, dah nervous, so ada dua masalah. So that would be my key point lah yang I perasan. One of the things that I'm lacking, I used to be lacking in that particular perspective. Now I think I'm getting better lah. Itulah saya ada perhati, bila you nervous you akan berpeluh. Bila you berpeluh you takkan boleh perform. Exactly. Biasa macam tu lah. Okay. Tu yang kena make up tu bila nervous tu. One of the way yang kita boleh nak avoid benda tu adalah datang awal waktu interview. Okay, I agree with your statement on the English communications. Memang mana pun kita pergi, biasa MNC company, tak kisahlah company mana-mana, even company SME pun conduct interview in English. Right? So English ni sebenarnya bukan satu benda yang kompleks. English ni adalah English yang panel kita faham konten yang kita nak sampaikan. Itu je. Awak kena fikir, awak kena tekankan konten yang awak nak sampaikan. Bukannya untuk lenggok kata ataupun kita panggil slang ataupun vocab awak terlalu hebat. Benda tu awak jangan fikirkan. Kan? Awak jangan fikirkan benda tu. Awak just fikirkan konten yang ingin disampaikan dalam English yang panel kita akan faham mengenai penyampaian tu. Itu sahaja. What if dia boleh buat kerja tapi English je tak okay? Macam tu boleh terima ke? What do you think, Alvin? English tak okay tapi boleh buat Power BI, boleh buat boleh buat data analysis, boleh buat Excel, boleh buat Tableau. Skill ada, English tak ada. What do you think? Depends on the company. Is it acceptable? Depends on the company lah. Kalau if you want to work at Kalau awak ada company, saya tak nak tanya company lain, saya nak tanya company awak. Kalau company lokal lah, company lokal boleh je. Bukan company lokal, awak. Kalau awak ada company, awak terima tak dengan kandidat tu? Kalau company saya kebanyakan bertutur dalam bahasa Melayu, yes, because at the end of the day there is a place for everyone, everything lah. Kalau nak kerja kerajaan, of course 100%. Tak ada halangan. But if you want to work at MNC, especially yang bertutur dalam bahasa Melayu, bukan saja awak kena pandai buat Power BI, tapi kan awak kena Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud, all those things you pandai buat. Tapi if you cannot tell the story of your data, at the end of the day, data analytics is storytelling. You use your dashboard to tell a story. If you cannot propose and tell the story on why your proposal is important based on the data you've analysed, then tak ada guna lah. And then tak ada siapa yang akan bagi duit untuk awak start your project untuk buat overhaul tu. Bagi saya kes Nazrul yang sebutkan tadi ni kes terpencil juga. Sebab bagi saya percaya bila dia ada banyak skill. Okay, benda-benda tu pun dia belajar dalam bentuk English kan. Self-taught. Power BI semua tu. So English tu will come. Okay, at least he has a basic English lah. At least decent lah. Kan? Betul. Alright. Okay, alright. Okay, itu topik interview. Ada lagi tak nak kupas? Tak ada dah. Tak ada. Okay, boleh so far okay Alright, okay. Next adalah kita punya mungkin saya boleh tambah lah sikit. Tambah lagi. Untuk point. Apa tu? Okay, mungkin satu benda yang kita mungkin boleh discusskan bersama juga. This is one of the argument yang I notice on LinkedIn jugalah. Actually kan, is it true yang orang cakap if you want to be hired, you need technical and hard skill. If you want to be promoted, then soft skill will need to come in. How true is that actually? To Tuan Fazrul dan juga Alvin. Alvin dulu lah. Saya rasa how true is that actually? Saya rasa dia sangat benar kerana kita semua dah dalam universiti, dalam diploma, masa buat group project, kita rasa yang kerja sebenar group project ni senang je. Yang susah dia nak bergaul dengan orang, suruh dia buat ni, suruh dia betulkan ni, suruh dia suruh dia be on time, suruh dia buat tu. Yang dealing with humans, especially yang cakap saya datang lambat, ada hal ni, ada hal tu. Dealing with human tu yang paling 80% of the 80% of the work. Yang 20% is most of your technical skill. 80% dealing with human. Betul, saya setuju. 10 kes banyak yang kita gagal sebenarnya bukan sebab kerja, tapi sebab macam mana kita nak deal dengan bos kita, colleagues kita, office mate kita. So soft skill does matter lah. Soft skill does matter. Soft skill does matter. Very important. Okay, so benda tu itu saya cakap. Dalam macam saya cakap tadi, dalam pekerjaan kita ni nak lama. Okay, nak lama. So kita kena cover banyak bidang yang kita kena tengok.
kan. Satu benda yang utama adalah macam saya sebutkan episod yang lalu, iaitu minat. Nombor dua adalah kita kena selalu tengok dengan kita punya skill, macam mana bukan skill kita saja, tapi macam mana kita communication ataupun interaksi kita bersama kawan-kawan pejabat kita atau satu office dengan kita. Itu pun sangat penting, and especially dengan bos kita. Okay, banyak yang saya perasan lah. Saya nak tegur sikit lah tentang Gen Z lah. Gen Z ni bagi saya apa yang saya perhatikan adalah dia adalah satu generasi yang saya boleh cakapkan manja, yang mana diorang tak boleh nak terima kita tegur dia. Okay, kita tegur dia. Tak kisahlah dengan cara yang lembut ataupun cara yang kasar. Okay, so mental strength tu sangat kena kuat. Okay, kena kuat. Kadang-kadang bos kita marah kita, tanda dia sayang kita. Okay, dia sayang kita, dia nak kita improve. Itu je. Sebab saya banyak perhatikan yang mana banyak yang jumpa kat saya, mengadu kat saya yang tentang dia resign. Sebab dia tak tahan dengan bos dia maki dia. Okay, banyak. Okay, dia baru je kerja 3 bulan, dia tak tahan, dia resign. So, ini adalah satu situasi yang kita bendung. Betul, ada juga salah sebab tak bagus untuk kita maki-maki. Macam saya sendiri pun, saya tak suka maki sesiapa kan. So apa yang dia buat pun tak betul, tapi sebenarnya kita tak boleh nak control benda yang orang lain buat kat kita. Kita boleh control dengan apa je yang kita boleh lakukan. Kan, betul? Emosi kita. Sebab tu pentingnya EI, Emotional Intelligence. Right? Okay, itu satu soalan. Soalan lagi awak pula jadi soalan. So host dia siapa ni? Okay, soalan. Ni bukan kesilapan job hunting lah. Ni kesilapan, mungkin in terms of dia dah ada kerja, kesilapan tu early careers ataupun early young professionals. I mean ramai orang tanya saya lah, especially I'm also still new in the industry, tapi ramai orang tanya, so mungkin something we can also discuss here lah. Bila kita dah start kerja, especially when you mention about tadi Gen Z ni agak manja, which is I think I couldn't agree more juga, actually. So bila you dah start kerja, actually what's your thought about job hopping? Sebab ada orang kata kalau you tak jump, salary tak naik. Tapi kalau you jump, nanti orang akan ask about your loyalty pula. So wow, what is your thoughts on that, Alvin? If you may share lah. Depends. You nak saya cakap pasal nak support orang yang jump ke nak support orang yang stay. So dua-dua ada What's baik. your stand? Your stand. What's your stand? My stance, it depends. It depends on the company, and bila you job hop pun you kena pastikan yang at least lebih increment tu at least lebih 30%. Because kalau increment tu setakat 20%, you get promoted inside your same company pun 20% juga. Minimum how long you can stay actually in your current company? Minimum how long you can stay? You should stay. You should stay sekurang-kurangnya sampai habis your satu tempoh sampai awak dapat habiskan satu project, achieve something, and then boleh gerak. Jangan gerak masa tengah-tengah project and then biar member-member lain kat company. Berapa tahun tu? 3 tahun maybe? 3 tahun. 2-3 tahun. Betul sebab kan, 1 tahun tak cukup. Saya rule of thumb saya sebab saya belajar daripada pengalaman, saya pun accept melalui pengalaman lah. So saya to be honest, saya 2 tahun pertama, lepas tu saya jump 7 tahun, lepas tu saya jump lagi 3 tahun, lepas tu saya jump lagi 3 tahun. Okay, selepas 3 tahun. So bagi saya rule of thumb adalah minimum untuk kita nak jump adalah 2 tahun. Tak salah sebenarnya untuk melompat. Tak salah melompat. Job hopping macam you cakap, setiap lompatan tu akan beroleh minimum 30% increment, salary increment. Ini adalah kita pegang lagi rule of thumb. Setiap lompatan, especially dalam oil and gas, minimum awak patut minta 30%. Okay, 30%. So, kalau contoh gaji awak 10k, so the new salary should be 13. dalam 13k. Itu biasa kita tahu. Tapi jangan jadikan ini sebagai satu asbab untuk awak melompat setiap 6 bulan. Okay, so itu berbalik kepada yang awak cakap tadi, yang iaitu loyalty. Sebab dalam masa 1 tahun pertama, awak sebenarnya tak menyumbang apa-apa pun kat company. Awak tak menyumbang apa-apa pun kat company. Awak hanya belajar. Okay, tahun kedua tu adalah tahun yang mana awak bagi sesuatu kepada company. Okay, bagi sesuatu. Okay, so kita percaya yang mana bila kita buat benda ni, bukan saya sendiri cakap, kita tengok
world global punya research mengenai lompatan ni lah. So 2 tahun adalah tempoh minimum untuk menunjukkan yang awak ni memang bagi sesuatu kepada company, dan kami tak boleh nak chop awak ni sebagai yang tidak setia kepada company. Tapi kalau awak buat lompatan itu setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan, setiap start 1 tahun, itu akan menghasilkan satu bad reputation kepada awak sebenarnya. Okay, so ingat nasihat abang. So in a nutshell, tak salah minimum 2 tahun stay. Minimum 2 tahun. Okay. Untuk consultant terutamanya digalakkan. Especially consultant oil and gas. If you're piping engineer, takkan you nak belajar at one point you rasa your career sebagai consultant stagnant sebab you tahu satu framework je untuk analysis. But if you jump from company to company to company, consultant you belajar many different things. I see. Yeah. So kadang-kadang digalakkan, ataupun kadang-kadang untuk operator company you should stay lah, sebab you faham the entire supply chain, the entire value chain. Betul. Okey Nazrul, saya nak tanya, bila awak pergi interview, adakah awak belajar tentang company tersebut, dan apa kepentingan kita belajar tentang company? Tadi Irvin sebut tentang sepatutnya kita bagi tahu tentang JD kita, work experience kita, apa skill kita. Kenapa kita nak kena belajar tentang company culture, company profile and sebagainya? Kenapa? Sebab bila saya interview, mengikut pengalaman saya yang lama, ramai tak tahu. Okay, saya tak nak sebut company apalah, company saya tu kan. Contoh, company saya tu ada short form lah kan. Dia ada nama dia ni kan. So, apa nama panjang? Dia tak tahu. So, saya dah turn off. Kita panggil turn off lah. Maksud dia bagi saya, dia kena belajar. Dia kena belajar sebab dia nak kerja dengan kita, betul? Alright? Awak jumpa girlfriend awak lepas kan, bulan lepas kan, sebelum awak kenal dia, mesti awak kena belajar sesuatu tentang dia, betul? Ya, betul. Awak tahu apa yang dia suka, apa colour dia suka, apa tempat yang dia suka. Awak belajar. Awak belajar daripada dia punya IG. Dia takkan cakap, tapi awak boleh belajar, betul? Okay, so sama juga dengan company. Okay, apa komen Nazrul tentang benda So ni? I think the beauty of interview is actually is not macam dia bukan setakat untuk interviewer tu assess candidate, tapi untuk candidate tu juga assess the company as a whole. So bagi saya, one thing is very true lah. I mean, aside then you are being analytical, aside then you are being measurable, aside then you know how to assess the interview punya all the interview punya method, STAR, SYZ, persuasive dan sebagainya, is also very important. That aside that you can do and deliver the work is for you to understand the company culture. Sebab as mentioned by Tuan Fazrul juga tadi, memang penting. Kadang-kadang you punya skill memang mantap, you punya interview skill pun mantap, you can do the work. But because of this hanky-panky punya kesilapan, bila orang tanya pasal company culture, company background ke, you tak buat research, then that can macam destroy the opportunity lah. Padahal yang lain dah okay. So this come hand in hand lah. You can do the job and at the same time at least try to have a decent knowledge about the company background and company culture lah. At least. Betul. Irvin ada komen mengenai because ni bukan sahaja untuk company tu tahu sama ada anda seorang calon yang sesuai bagi mereka, tapi also for you to anda untuk tahu company tu sesuai untuk anda atau tidak. Betul, exactly. So that's why you need to understand the company culture. Contoh, I was interviewed by Huawei, and then you have to ask lah, what is kebiasaannya dorang bertutur dalam bahasa apa, and then Mandarin, and then you have to question sama ada will you shine inside the company if everyone kalau company tu mostly speaking in Mandarin. That's one thing to know whether or what type of leadership style, what type of leadership, what type of personalities they're looking for, and what are the personalities of the leaders. And second thing is for the company to know sama ada you tahu pasal company tu, or if you're interested. If you're interested in the company, you mesti tahu pasal anda mesti tahu pasal company tersebut, kan? Exactly. And kadang-kadang there are a lot of there are a lot of niche cases where you can get jobs because you know about the company. Masa I attend career fair dekat UTP, that jauh awak merantau pergi UTP. Bagus ini gigi. Saya suka. So next spender. So dalam career talk mereka cakap, siapa tahu maksud logo SLB yang dari atas turun ke bawah, siapa tahu maksud logo tu dapat internship hari ni juga kita. Wow. And then betul enough someone knew.
dia masuk on the way to net zero carbon emissions. Okay. Yeah, so you need to understand sebab benda ni it's not exactly on Wikipedia, it's not on that one. You Dan need dia to, dapat lah intern tu. Yeah, dia dapat lah of course on the spot. Kan? Tapi UTP dia tak SLB dia generous lah, dia bagi banyak intern dekat budak UTP kan. So and then another thing is katakan so you need to understand, I think understand the logo is quite important, because when I was ada interview untuk Subsea 7, you have to understand apa maksud 7 tu dalam Subsea 7. Apa maksud dia saya pun tak tahu. So I mean maksud dia antara dua lah. Satu 7 kerana there are 7 oceans out there, and Subsea 7 is the master of all 7 oceans. Wow. Another one is 7 tu dia kalau nampak dia macam bahagian depan kapal tu. Kan? Bahagian depan kapal tu macam 7 kan. Macam tu that's also the meaning of Subsea 7. Okay, saya nak bagi teka-teki kat awak. Apa maksud OGM? Oil and gas meta. Okay. Pass. Boleh next speaker. Okay. Or Petronas ada segitiga tu kan. Okay. A few people don't know that it's the federal government, Sabah and Sarawak or something like that. Saya pun tahu. Antara satu ada tiga kan. Nanti federal government, Sarawak, lupa lah, tapi so if you understand the meaning, it's very big bonus point kot. Very impressive. Very impressive. Saya based pun on real life experience looks lah. good on you dah. Betul. Dia nampak yang mana tunjukkan kesungguhan. Actually small things that matters right. Yes, In betul. this case kan, small things that matters. Exactly. Ataupun datang interview pun you realize that everything matters. Daripada you datang graduate recruitment day, ada 30 orang dalam waiting room tu, and if you approach all 30 people, introduce yourself, talk to all of them, they will, lepas after the whole graduate recruitment day is over, they will say saya suka orang tu, dia naik, dia cakap dengan semua orang. Everything matters when you datang. And mungkin saya boleh tambah sikit point Alvin tadi, which is very true. I mean, one of the thing yang I selalu akan buat dan juga saya selalu akan advocate untuk orang yang buat, bila you pergi interview, always basahkan lidah you. Basahkan lidah dengan berkomunikasi dengan the other candidates. So bila you dah bila you dah masuk the interview room, lidah you dah basah, you dah warm up. Jangan you senyap je. So that's very good lah, one of the tips lah. But limitation nowadays adalah kita nampak interview banyak buat face to face, banyak buat online kan. Walaupun sekarang dah tak COVID, tapi I notice juga ramai yang buat online instead of physical lah. In fact I pun sama juga, I ada untuk nak join company I ni ada 4 stages of interview, 4 online. 4 online. So ada limitation kat situ. Tapi sebenarnya bagus juga tau nak share tips. Tapi itu sebab overseas company kan. Overseas company, cuma kita ada satu small office kat KL lah. I see. Tapi semua yes betul. Semua pun lain-lain. Ada satu Japan, satu Korea, UK dengan India. Saya punya yang 4 stages tu lah. So sebenarnya kita boleh juga tau nak share tentang tips untuk online interview, apa etika and apa benda yang kita boleh kena jaga. Tapi bukan episod ni lah, kalau tidak habis ni nanti. Okay. Kita habis sudah resume, habis sudah interview. Ini kesalahan-kesalahan dalam topik kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan dalam mendapatkan pekerjaan. Betul. Ada gula, adalah semut. Okay, tak ada gula, tak ada semut. Betul. Macam mana pun kita belajar, dapatkan sijil, tak kisahlah SPM, diploma atau ijazah, macam mana pun bagus resume kita, macam mana bagus dan hebat pun interview skill kita, tapi kalau tiada peluang pekerjaan, tak guna juga. Betul. Apa pendapat Nazrul mengenai peluang pekerjaan yang ada di Malaysia, at least for next 5 years kan? Adakah sebenarnya kita ada isu lambatkan graduan. Kita ada isu lambatkan graduan. Isu kita ni banyak tau, berlevel-level. Isu yang mana pelajar SPM tak nak sambung belajar. Ada yang sambung belajar, dah habis belajar, tak ada kerja, lambatkan graduan. Bertimpa-timpa masalah kita kat Malaysia ni. So boleh tak komen sedikit tentang peluang pekerjaan? Ada satu news yang saya baca mengenai Maxis. Saya baca kat newspaper. Kalau newspaper tipu, tu tipu bukan saya. Dia kata Maxis lay off 500 staff due to AI taking over the company. AI. Okay. Saya silap-silap yang buat podcast ni nanti pun kena buang kerja ni. AI yang kendalikan. Okay. Saya cakap betul. Ini adalah satu ancaman. Mungkin speaker pun AI juga.
Okay. Ini adalah satu ancaman. Betul, AI memudahkan kita. Tadi awak sebut tentang ChatGPT. Betul. Okay, dia memudahkan kita. Awak pun sebut juga. Tapi AI juga adalah ancaman kepada Proses tenaga kerjaya. sumber manusia. Yeah. Apa komen awak? So komen saya basically kalau let's say we talk about AI kan. Yes, betul. AI dia akan reduce the boring jobs, the repetitive jobs, tapi dia juga akan menghasilkan job-job yang baru. Sebagai contoh, it's very interesting. Saya baru tahu actually ada company sanggup bayar someone untuk guna ChatGPT. Even though ChatGPT tu adalah percuma, which is ChatGPT prompter. So kalau actually nak guna ChatGPT ni, it's a very complex, you know, a very complex software, and dia we are yet to discover dia punya full potential. So ada satu role ni dinamakan sebagai ChatGPT prompter. ChatGPT prompter is a role sebagai contoh macam let's say bila company tu nak buat decision ataupun dia nak buat market research, dia akan minta the ChatGPT prompter untuk give the right prompt, which is to ask the right question, a very specific question, untuk ChatGPT tu bagi answer yang very specific. Sebab semua orang boleh guna ChatGPT, tapi tak semua orang tahu nak reti guna ChatGPT tu based its full potential and to ask the right question. Tu one thing. And kedua is actually my comment specifically to upskill yourself lah, to keep upskilling yourself. And sebab I mean we are also going toward 2024. So one of my resolution and yang I dengar my colleague resolution, we are at the same. So lepas ni kita nak allocate, I mean this is my personal if I may share lah my personal sharing juga. I dengan my office colleague kita orang dah plan untuk our new resolution, kita akan allocate at least 1 jam sehari balik lambat dekat office untuk kita upskill. So kita akan belajar pasal Excel, pasal Power BI, so that we keep ourselves relevant. Sebab memang very true, in my department itself, logistic or supply chain, ada satu projek yang dinamakan sebagai planner automation. Now kita ada our own planner, our own log compliance and our own service specialist. So this project is actually untuk daripada planner tu, daripada untuk planning, daripada orang yang buat, kita nak sistem yang buat. So memang the whole office tahu someone will get fired lepas ni. So it's just a matter of how you upskilling yourself and keeping yourself relevant. So that would be my thought lah. My additional advice untuk isu awak adalah tadi awak sebut tentang skill. Betul. Okay, Excel and Power BI and so forth. Okay, that one is a great initiative. Tapi kita kena faham yang mana AI dia tidak punya emotional intelligence. Okay, AI. So kita kena kuasai yang itu. Okay, sebabnya AI ni betul dia masih lagi dia boleh cover semua, tapi dia tak boleh cover tentang emotional intelligence lagi setakat ni. Right? Okay, itu tambahan. Ivin ada komen. Sebab saya nak tambah tentang Ivin tadi tentang peluang pekerjaan. Ada satu lagi tadi AI, ada satu lagi ancaman kepada dunia oil and gas. Automation. Ini adalah soalan yang biasa yang saya dapat daripada pendengar. Soalan berbunyi, bang, sekarang ni kita dah nak pakai EV bang. Tesla nak masuk Malaysia bang. Kita dah tak guna dah gasoline ni bang. Kita dah tak guna dah 95, 97. Okay, saya pun dengar ada net zero carbon bang, 2050 bang. So, apa bang? So, maksudnya kita ni oil and gas ni tak diperlukan. Yang abang duk sibuk-sibuk. Yang duk sibuk-sibuk ajak kami kerja oil and gas ni macam kenapa? Peluang pekerjaan tak ada bang. Tesla dah masuk Malaysia bang. Dah tak ada orang guna minyak dan gas. Selain daripada AI tadi, sebagai ancaman kita, isu ni pun saya tak tahu dia nampak sebagai satu ancaman kepada peluang pekerjaan di industri minyak dan gas. Boleh Ivin komen? Saya rasa I think that semua orang tak perlu takut, just stay adaptable dan keep learning the latest knowledge. Kenapa adalah oil and gas secara jujurnya dia takkan ke mana-mana lah, sebab kalau kita tengok energy mix, more than 80% comes from fossil fuels. Dan tu pun kita we cannot get rid entirely of oil and gas, sebab oil and gas industry akan jadi satu industri yang penting untuk transition kepada renewable energy. Dia tak boleh happen overnight. We need transition fuels macam LNG, which is the cleanest burning fuel, so it's about bukan
guna renewable energy entirely, tapi it's about balancing the energy mix. One day when the demand becomes too high, there'll be nuclear energy. Sekejap Ivin, saya nak mencelah sekejap, minta maaf Dalam Malaysia Energy Outlook Transitions, Malaysia Energy Transition Outlook, okay, tadi Ivin cakap penggunaan fossil fuel kita 80%. Betul. Tapi dalam program yang baru je dilancarkan bulan lepas, Malaysia Energy Transition Outlook, dia nak menggunakan renewable energy ni lebih daripada 50% by 2050. Okay, by 50%. Besar dia punya tu, 50%. Sekarang ni maksud dia 80% kita guna, 20% renewable. Contoh. So sekarang ni kita nak kurangkan, so 50-50. Besar. Okay. So ancaman ataupun tidak kepada peluang pekerjaan kepada kita? Tak juga, sebab oil and gas company pun sekarang dia transition, we no longer call them oil and gas company, but we call them energy company. So Shell pun they're out there, offshore wind. Shell pun ada solar project. You charge your EV guna company apa dekat mall tu? Shell Energy kan. So as long as you stay adaptable lah. So the same thing, so kita akan perlu belajar benda baru. Subsea 7 they open up a new company, Seaway 7, for renewable energy dekat dekat laut sana, offshore wind. So kita asalkan you stay adaptable, you takkan perlu risau hilang pekerjaan. Kalau kita tengok where the world is headed, tak perlu takut. Automation tak perlu takut. AI pun tak perlu takut. Kenapa? In fact, it will improve our quality of life. Betul. Kalau the other day I was at Proton Recruitment Day. Kita tengok mereka tunjuk plant besar China dekat Gili. Sangat seram. Semua robot yang punya kereta. Tak ada satu pun manusia dekat sana. And then lepas tu ramai orang mesti akan fikir, takutnya hilang kerja ada robot ni, tapi manusia nak ke buat kerja repetitif setiap hari macam tu? It will improve our way of living sebab kita boleh designate our time to do something more important. Something more important. Contoh, kalau kita tengok AI pun, kita tengok ChatGPT boleh buat kerja kita. One is boleh jadi prompt engineer, to engineer the best prompt. Second thing is data. We hear about big data. So data tu sangat penting, and semua company nak protect data sendiri mereka. Betul. So what you have to do is company tu sendiri akan perlukan orang untuk train AI mereka sendiri guna data company itu sendiri. Bagi satu contoh, Disney, mereka nak buat satu animasi and mereka guna physics untuk rambut flowing tu. Mereka rasa company lain buat tak, mereka rasa AI yang sedia ada is not good enough, and mereka perlu train. And takkan mereka nak train guna model-model sendiri. So Disney, they made their own AI for their own physics on how physics on how your flesh and fat move, and physics on how your hair move. And mereka buat AI itu sendiri, and you need your own AI engineers. And new jobs will come out. Sama macam Grab lah, kan? So kita tak perlu takut, but you have to stay adaptable and mesti tahu trend-trend yang akan datang lah. Apa tu pun trend-trend yang terkini. So as long as you stay adaptable, I consider takkan menganggur lah. My own company, bukan my own company, I think my company pun sama. Nestle pun terkejut saya tadi. CEO. I think Nestle pun ada their own Nest GPT juga, which is I believe they require someone to handle that lah. Which is new job will be coming in lah. Exactly. Because reliability data for your AI, you tak nak share dengan ChatGPT. ChatGPT pun apa tapi data yang bagi. Tapi of course the point here is actually you need to notice and aware of that particular skill set that is in demand, and try to somehow get into it lah. And World Economic Forum does a very good job to list down all the skills of the future yang akan datang for the next World Economic Forum. WEF. Tapi of course year, the skill listed is biased more toward IT and technology. I mean, that's the reason why. So adakah bermaksud sekarang ni semua orang kena go into IT? Tak semestinya. And that's I took mechanical engineering, but tapi they will integrate some IT courses in mechanical engineering, so you can improve your job using IT. Kalau kira guna tangan sampai memang tak boleh lah. Betul setuju. So saya tertarik lah dengan skill. Kita kena selalu adaptable dengan apa yang demand, skillnya ada demand. Okay, so kita kena follow benda tu. Okay, right. Okay, so sebenarnya topik perbincangan kita dah habis untuk kesalahan ni. Cumanya yang terakhirnya saya nak minta lah Ivin dulu.
apa nasihat Ivin? Okay, Ivin adalah yang dekat. Sebab apa kami panggil, OGM panggil Nazrul, Ivin adalah, kamu adalah Gen Z yang dekat di hati. Sebab umur lah. Yang dekat di hati peraduan kita. Okay? Kamu punya pengalaman. Kamu punya pengalaman yang mana tahu selok belok do and don'ts. Okay? So Ivin, boleh tak bagi kami nasihat? Okay, yang boleh Ivin nasihatkan. Sebab Ivin pun lepas ni akan bekerja kan. Nak cerita ke kat mana? Tak boleh. Okay. Okay, so boleh tak nasihat kepada kita punya graduan, pendengar-pendengar kita, apa nasihat Ivin? Saya bagi nasihat saya adalah apa yang anda boleh belajarlah. Sebab dunia ni bergerak dengan begitu pantas. Bila nampak peluang nak bina company macam OGM, ambil peluang tu nak bina company. Bila ada peluang nak belajar new skill, ambil peluang tu. Sebab kalau kita lambat, kita tengok, saya nampak satu LinkedIn post, ada someone nak join Shell graduate program, dia apply 4 tahun. 3 tahun fail, tahun keempat baru dapat. Ataupun and then tu sampai dia dapat PhD tau. Dia sampai dapat PhD. You guys boleh tengok dekat LinkedIn lah cerita ni. Ataupun someone else masuk Shell graduate program sampai master. Kenapa? Mereka apply year after year after year. Sebab it took you 4 years to gain the relevant skill. It took you 4 years to gain to learn how to write the proper resume. Tapi kalau you belajar awal-awal, right off fresh grad, you boleh masuk these big companies. Belajar awal and seize the opportunity fast. And the world moves, the world moves very fast. Anda perlulah like secepat tu lah. Kalau tak, kena tunggulah 4 tahun sampai you get your dream job. Sebab belajar lengah-lengahkan pembelajaran. Alright. Okay, terima kasih Ivin. Terima kasih untuk masa yang diluangkan. Nazrul, ada apa-apa kata nasihat? Mungkin dua saja saya ringkas. Mungkin first is if you are expecting extraordinary result, you yourself need to be extraordinary. So you need to be willing to do more, to learn more and to adapt faster. And then secondly is actually the point is to do, not perfection. So bila you're not posting in, just buat je. Tak perlu fikir orang like ke komen ke, just buat. And you can always take the permissionless apprentice approach. So tak perlu ask for permission, just buat je. Nak belajar Power BI, just buat je. It will be flaws along the way, tapi along the way you will able to make a better dashboard. So just buat je, and the point is to do, not perfection. That will be the advice lah. Right, thank you. Banyak kita belajar. Kita pun daripada OGM pun banyak belajar daripada podcast kita secara ni masa lalu kan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next episode. Terima kasih sekali lagi daripada pihak OGM, Oil and Gas Metacast, bukan sekadar minyak dan gas, kerana sudi datang meluangkan masa anda berdua pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you.